Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qura wa tutabi hawaij wa tunal bihi raghaib wa asnul khawatim wa istasqa al-ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Tan Sri Pengurusi Tetap, kita berikan penghargaan pada beliau buat kesekian kalinya. Yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ke-9, kita berikan penghargaan sekali lagi kepada beliau. Datuk Seri Diraja Mahathir Khalid, Naib Presiden, Datuk Seri Khalid Nordin, Naib Presiden, Setiausaha Agung UMNO, Bendahari Agung, Ketua Perangan, Ketua Wanita, Pemuda, Puteri, rakan-rakan ahli majlis tertinggi, kita berikan penghargaan kepada Presiden MCA, Presiden PBRS, Setiausaha Agung MRC yang mewakili Presidennya, Presiden-Presiden parti-parti bersekutu UMNO dan Barisan Nasional, penghargaan untuk mereka semua. Pengurusi lembaga disiplin, buat tak tepuk takut. Presiden dan pengurusi Mubarak, veteran Kelab UMNO, penghargaan untuk mereka. Para perwakilan persidangan agung di seluruh negara, wanita, pemuda, puteri, para permati, penyokong-penyokong UMNO dan Barisan Nasional dan penyokong Kerajaan Perpaduan Malaysia, kita berikan penghargaan kepada mereka semua. Rakan-rakan media, kita tidak lupa, lebih daripada 600 rakan-rakan media daripada seluruh media di negara kita bersama-sama kita pada hari ini. Kita berikan penghargaan pada rakan-rakan media. Alhamdulillah, tatkala merenung ke bawah, seawal saya memasuki Dewan Merdeka tadi, saya melihat wajah-wajah saudara-saudari terdetik di hati saya. InsyaAllah dengan izinmu jua, ya Allah, Parti Keramat ini masih punya masa depan yang cerah. Mana tidaknya daripada raut wajah saudara-saudari sekalian, saya dapat merasakan parti ini masih didokong oleh para pemimpin akar umbi yang terpancar ketulusan dan keikhlasan di wajah-wajah saudara-saudari. Walaupun di badai tsunami ganas politik, saudara-saudari tetap istiqamah dan setia di bawah lembayung UMNO. Terima kasih. Terima kasih seikhlasnya daripada saya buat saudara-saudari sekalian.
Saya zahirkan perasaan ini kerana saya yakin setiap daripada kita yang hadir pada Perhimpunan Agung kali ini datang dengan pengakuan yang sama, bahawa semua daripada kita bertanggungjawab atas jatuh bangunnya UMNO. Jika mahu dicari punca, kitalah puncanya. Jika mahu disalahkan, kitalah yang bersalah. Jika mahu dibangunkan semula, kitalah yang mesti menerajuinya. Saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih kepada Timbalan Presiden yang telah meresmikan persidangan serentak wanita, pemuda dan putera. Kita berikan penghargaan. Dan saya mengikuti dari dekat ketiga-tiga ucapan dasar pemimpin-pemimpin sayap-sayap kita. Saya ucapkan tahniah kepada ketiga-tiga mereka. Kita berikan penghargaan. Saya mengikuti dari dekat intipati ucapan dasar mereka. Saya harap mulai hari ini, marilah kita bersama-sama melangkah sederap untuk terus melangkah ke hadapan. Saya memulakan ucapan dengan menzahirkan gelojak rasa. Gelojak rasa yang ada di hati saya, kerana inilah medan untuk kita berterus terang. Perhimpunan Agung adalah tempat untuk kita merenung sejenak. Merenung sejenak ke belakang bagi membolehkan kita terus mengorak langkah ke hadapan. Apatah lagi, Perhimpunan Agung UMNO 2022 ini diadakan dalam suasana negara kini berada di bawah landscape politik yang baharu. Kita berhimpun pada kali ini setelah melalui perhitungan rakyat dalam pilihan raya umum ke-15. Secara tepatnya pada 19 November 2022 yang lalu. Sudah semestinya kita perlu terbuka menelaah jejak-jejak yang telah kita lalui. Ini bagi menjadi pedoman untuk kita meneruskan laluan yang pasti ada likunya, ada pendakiannya, ada curamnya, dan tidak kurang juga halangan-halangan. Kita berusaha selepas kekalahan pada PRU ke-14 dengan mula merangka beberapa strategi politik. Kita membaca dan menilai beberapa pendekatan parti-parti seangkatan dengan UMNO yang pernah jatuh, seperti parti LDP di Jepun, Golkar di Indonesia, Kongres Parti di India dan beberapa parti yang lain di seluruh dunia. Ada yang berjaya kembali ke tampuk kekuasaan, ada yang berada dalam tampuk pemerintahan walaupun tidak memegang teraju, dan ada yang sehingga kini tidak berjaya bangkit semula. Sebelum peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7, pasukan kita amat jitu. Mereka yang terpilih selepas pemilihan parti pada tahun 2018 menjadi barisan hadapan untuk melonjakkan semula citra parti. Ada yang terus menyepi dan tidak kurang juga yang melompat parti. Namun pada ketika itu suara kita satu saja, mewakili UMNO dan Barisan Nasional. Beberapa langkah politik yang kita ambil merubah lanskap dan sudut pandang rakyat terhadap politik. Sedikit demi sedikit UMNO bersama-sama Barisan Nasional kembali diyakini. Apatah lagi tanpa perlu kita politik atau memohon maaf. Faktor bosku Datuk Seri Najib Razak menjadi antara penyumbang utama. Sumbangan beliau mengembalikan sokongan rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Apabila fenomena bosku melanda negara,
Kelompok kecil di kalangan kita terus mendendangkan suara mempertikaikan bosku. Diulang-ulang isu mahkamah beliau. Walaupun kita tahu ia adalah pendakwaan politik dan terpilih. Ini beliau seorang diri di sana. Kita menuntut supaya beliau diberikan keadilan di mahkamah. Kita menuntut supaya pengadilan seadil-adilnya diberikan kepada Datuk Seri Najib. Terdapat juga segelintir pemimpin dalaman kita sendiri yang cuba menonjolkan diri, ingin menafikan faktor kebangkitan UMNO dan BN semula ketika itu. Namun kita terus bergerak ke hadapan. Tatkala kita memulakan penyatuan ummah, ada pandangan yang menyatakan gerakan politik ini amat bahaya. Ia dikatakan akan mewujudkan situasi politik yang tidak sehat dan tidak seimbang. Ini memandangkan kita adalah sebuah negara majmuk, pelbagai latar belakang suku dan agama. Kita tidak akan dan tidak boleh membentuk gerakan politik yang terlalu kanan atau far right. Artinya pada masa yang sama kelompok ini tidak pula mahu bersama kepimpinan parti ketika itu. Mereka menjauhkan diri kononnya dengan alasan bertanggungjawab atas kekalahan parti. Tidak kurang juga setelah tewas dalam pemilihan, mereka terus menyepi diri ibarat kura-kura yang menyorokkan kepala. Kini muncul semula. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilorongkan menjadi sebahagian daripada kerajaan pada Mac tahun 2020. Namun sebelum menyertai kerajaan, selepas kejatuhan kerajaan PH pada Februari 2020, UMNO menuntut pilihan raya diadakan agar mandat dikembalikan semula kepada rakyat. Kita mahu sebuah kerajaan yang mempunyai keabsahan dengan mandat rakyat. Bagaimanapun atas pertimbangan kepentingan negara dan rakyat ketika itu, serta selari dengan titah yang di-Pertuan Agong, bersandarkan perlembagaan persekutuan, kita tampil bersama-sama membentuk kerajaan. Saya menyentuh rentetan peristiwa ini bagi mengingatkan langkah-langkah yang telah kita ambil untuk mengangkat semula parti ke persada. Jangan kita lupa bahawa barisan kepimpinan parti sentiasa menilai arus politik untuk melonjakkan parti. Ketika itu langkah kita sederap, suara kita sekata dan gandingan kita mantap. Rupa-rupanya ujian kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih berat daripada ujian kita kehilangan kuasa. Saya diserang kerana anggota kabinet yang dipilih tidak dilihat mewakili gerakan kebangkitan parti pada ketika itu. Sebagai presiden, saya tidak berada dalam kabinet. Itu bukan soal besar kepada saya, asalkan parti kita kembali berada di Putrajaya. Kejayaan kita membarisi jemaah menteri ketika itu memberikan semangat baharu pada parti dan ahli-ahlinya. Namun, seperti yang saya sebutkan, ujian kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih berat. Ujian ini telah semakin melunturkan kesatuan dalaman kita ketika itu. Langkah kita mula tempang. Suara kita juga mula bercabang. Keutamaan parti semakin hilang. Ujian ini semakin berat apabila kita pula menerajui kerajaan pada 21 Ogos tahun 2021. Pembentukan kerajaan ketika itu adalah usaha gerakan dan strategi parti. Kegagalan pimpinan Perdana Menteri ke-8 yang diselubungi dengan kesengsaraan hidup rakyat menuntut kita menyelamatkan negara dan rakyat.
Akan tetapi harga kejayaan kita merubah kepimpinan negara rupanya terlalu mahal, terpaksa ditanggung oleh parti. Saya tidak berhasrat untuk memperincikan di sini kerana dalam taklimat yang telah saya berikan, saya telah pun berterus terang mengenai perkara ini. Saudara-saudari, dalam keadaan itu, wakil parti kita yang menjadi Perdana Menteri ketika itu, Perdana Menteri yang ke-9, kita terus berikan penghargaan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saudara-saudari, saya nukilkan secara ringkas latar belakang perjalanan yang telah kita lalui selepas PRU ke-14. Sebagai ingatan untuk kita meneruskan langkah selepas rakyat membuat perhitungan pada PRU ke-15. Kita perlu sentiasa ingat, walaupun kita berada di Putrajaya, nadi kita tetap di sini, di rumah agam UMNO ini. Di rumah agam UMNO yang keramat inilah kita memulakan langkah baru di dalam kerajaan yang baru ini. Setiap langkah yang bakal kita ambil, rumah kita ini jangan kita tinggalkan. Keberadaan kita di Putrajaya adalah hasil percaturan kita di sini. Rakan-rakan yang di atas ini jangan pernah lupa yang di bawah. Tanpa ada yang di bawah, mustahil ada yang di atas ini. Bila diberi mandat, bila diberi kuasa, bila duduk dalam Jabatan Menteri, bukan atas kemampuan kita sendiri. Ini atas mandat yang diberikan oleh para perwakilan keseluruhannya. Bila berada di atas, jangan pernah lupa yang ada di bawah dan yang ada di akar umbi. Saudara-saudari, PRU ke-15 ditakdirkan kita hanya memperolehi 30 kursi parlimen. Berbanding dengan 79 sebelum itu dan tinggal 43 selepas itu apabila pelompatan berlaku. Dan 43 yang akhirnya kita wakili ekoran pelbagai episod pengkhianatan selepas PRU ke-14 yang lalu. Kekalahan ini sudah tentu mengundang pelbagai pandangan dan desakan. Malah tidak kurang juga kecaman. Namun apa yang lebih penting kini, bagaimana kita mahu mengorak langkah ke hadapan. Kita boleh saja menggariskan pelbagai alasan dan punca dengan menuding jari ke sana sini. Akan tetapi janganlah kita menjadi telunjuk, lurus, kelingking berkait. Saya boleh saja menggariskan adanya kempen pilihan raya calon kita memburukkan partinya sendiri. UMNO katanya telah rosak, parti korup, parti sesat dan pelbagai nista dilemparkan. Sehingga ucapannya dijadikan modal pihak pembangkang menyerang kembali UMNO. Kini kepala kura-kura itu muncul kembali. Boleh juga saya menyebut poster boy. Poster boy perlu bertanggungjawab sepenuhnya kerana beliau menjadi wajah hadapan parti pada PRU ke-15. Saudara-saudari, jika ini hendak dijadikan polemik, kita tidak akan bergerak ke hadapan. Jangan salahkan siapa-siapa dalam perkara ini. Kita akan terus mencari kesalahan kalau kita tidak meletakkan titik nota. Maka dengan sebab itu janganlah kita nafikan usaha-usaha parti dalam menghadapi pilihan raya umum. Kita telah melakukan usaha sebaik-baiknya. Langkah-langkah yang kita ambil ketika itu, saya ingin gariskan semula. Pertama,
kesiapsiagaan gerak kerja dan jentera. Keduanya, penyediaan dokumen dan aku janji calon-calon. Ketiga, persiapan logistik dan kewangan. Keempat, proses pemilihan calon-calon. Kelima, perbincangan dan perundingan dalaman serta dengan rakan-rakan kepimpinan komponen Barisan Nasional. Saya sebutkan lima perkara utama ini bagi menjelaskan pelbagai tohmahan yang dilontarkan kepada parti ekoran kekalahan pada PRU ke-15. Kelima-lima proses yang telah saya sebutkan tadi melibatkan semua lapisan kepimpinan dalam parti. Bermula dengan timbalan Presiden selaku pengarah pilihan raya dan juga pengurusi war room. Beliau dan pasukannya telah bergerak ke seluruh negara melalui sesi libat urus, di mana pengurusi-pengurusi dan Badan Perhubungan Negeri dan bahagian-bahagian telah dilibatkan. Selain menilai data-data yang ada, soal kesiapsiagaan juga diberikan penekanan. Taklimat Akta Anti Lompat Parti juga telah diadakan kepada semua ahli jawatankuasa perhubungan negeri dan juga arahan keperluan menyediakan dokumen perjanjian calon dengan parti. Di samping penyediaan akuan-akuan bersumpah juga diberikan. Tujuan semua dokumen ini disediakan adalah untuk memperjelaskan bahawa kerusi yang dimenangi pada pilihan raya adalah merupakan hak mutlak Parti Barisan Nasional, bukan hak peribadi. Malah aku janji pula memberikan kuasa kepada ketua utama parti, pengurusi Barisan Nasional, dan mandat untuk membincangkan soal pembentukan kerajaan atau soal gabungan atau soal kerajaan campuran. Itu terdapat di dalam dokumen yang sah. Proses pemilihan calon juga turut melibatkan perhubungan negeri melalui pengurusi-pengurusi perhubungan negeri. Rundingan dalaman baik di peringkat top 5, Biro Politik maupun Majlis Kerja Tertinggi sentiasa berjalan. Semua proses ini memperlihatkan keputusan-keputusan yang melibatkan soal pilihan raya telah melalui proses rundingan. Malah ketika itu baik di peringkat top 5, Biro Politik maupun Majlis Kerja Tertinggi semuanya berkongsi pandangan bahawa tiada satu parti pun jika tidak mampu atau mampu membentuk kerajaan secara bersendirian, maka dengan sebab itu kita memutuskan rundingan dengan pihak luar perlu diadakan. Pada ketika itu pilihan kita ada dua sahaja. Pertama, BN bersama dengan PAS dan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Kedua, BN tanpa PAS bersama-sama rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Inilah yang menjadi pegangan pucuk pimpinan dalam soal pembentukan kerajaan pasca PRU ke-15. Kita telah memikirkan post-electoral pact. Oleh yang demikian, adalah tidak adil menuding kononnya telah ada persepahaman awal dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan bersama. Kita tidak mempunyai perjanjian sulit sebagaimana perjanjian sulit yang pernah ditandatangani tanpa pengetahuan parti sebelum PRU ke-15. Ini pun tidak perlu saya perincikan kerana ia telah menjadi rahsia umum. Tidak adil juga tuduhan kononnya dalam soal pemilihan calon. Presiden bertindak bersendirian. Daripada 119 calon UMNO, hanya 6 orang saja yang bertukar di saat akhir. Itu pun atas beberapa pertimbangan. Bakinya 113 calon-calon itu yang diketengahkan adalah hasil rundingan dengan pengurusi-pengurusi perhubungan negeri bersama dengan top 5.
Saudara-saudari, saya sebutkan dua perkara utama ini kerana ia secara sendirinya boleh meleraikan segala nista dan cacian yang dilemparkan kepada parti dan saya. Apakah dengan usaha yang melibatkan semua struktur kepimpinan parti boleh dijadikan alasan kononnya saya mengecilkan peluang kemenangan? Apakah dengan menampilkan muka-muka baru sebagai satu proses pembaharuan dalaman parti juga merupakan satu langkah mengecilkan peluang kemenangan? Atau apakah mengurangkan persepsi UMNO bahawa parti kita kononnya adalah parti walot juga boleh ditafsirkan sebagai langkah mengecilkan peluang kemenangan parti? Jika muka-muka baru yang tewas pada PRU yang lalu, muka lama dengan nama-nama besar juga tewas, saya sendiri ditentang oleh tokoh parti keadilan rakyat di Bangka Datuk. Apakah ini bermakna saya ada perjanjian sulit dengan Pakatan Harapan? Apakah saya sendiri mahu mengecilkan peluang kemenangan saya di kawasan parlimen saya? Saya kira dengan iman yang ada, tepuk dada, tanya iman. Memilih gabungan parti lain sebagai gabungan untuk kita membentuk kerajaan perpaduan adalah bersandarkan persefahaman awal di peringkat parti kita bahawa tiada mana-mana parti boleh membentuk kerajaan. Perkara ini telah dinyatakan oleh Timbalan Presiden ketika meresmikan saya. Pencerahan ini cukup untuk menambah penjelasan ketika saya lakukan sewaktu taklimat Presiden. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya pernah membayangkan perkara ini semasa ucapan dasar Presiden tahun 2020. Sidang perwakilan izinkan saya untuk memetik semula bait-bait ucapan berkenaan. Di para 49, 50 dan 51 ucapan ketika itu. Dengan baik-baik. Saya bercakap ini pada tahun 2020. Saya petik. Adakah sesuatu yang mustahil untuk UMNO dan rakan-rakan kongsi politiknya membina political reset yang akan mewarnai lanskap politik baru di negara ini? Biarpun tanpa perundingan dengan mana-mana pihak setakat ini, saya dapat merasai impian rakyat yang amat mengharapkan kewujudan sebuah unity government demi kestabilan politik negara. UMNO sangat terbuka untuk melakukannya selepas PRU ke-15 nanti. Namun, terlebih dahulu UMNO wajib terus direlevankan dan mendominasi politik tanah air. Justru kita perlu dominan, barulah kita relevan. Untuk itu, kepimpinan UMNO di semua peringkat dan seluruh akar umbi harus berlapang dada dan berfikiran terbuka untuk menghadapi reset politik ini. Itulah petikan ucapan saya semasa Perhimpunan Agung UMNO tahun 2020 yang telah pun diluluskan sebagai dasar parti. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Pakatan Harapan dan kenapa tidak Perikatan Nasional? Pertamanya, kita telah mengadakan rundingan dengan kedua parti-parti gabungan itu. Kita telah mengadakan rundingan dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional secara berasingan 2 hari selepas PRU ke-15 dan beberapa hari kemudiannya. Dalam perundingan tersebut, kita telah meletakkan beberapa asas utama, termasuk dalam soal agama Islam, orang Melayu, Bumi Putera, bahasa Melayu, dan jangan lupa kedudukan institusi Raja-Raja Melayu.
yang perlu disepakati bersama. Itu dalam wishlist kata. Dalam wishlist kita sebagai yang saya jelaskan dalam taklimat Presiden. Begitu juga dalam soal pembentukan kabinet. Malah dalam cadangan kita, kita menetapkan agar kerajaan yang dibentuk, ia tidak boleh diidentitikan dengan nama parti. Sebaliknya mestilah dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia. Pakatan Harapan dalam responsnya secara bertulis menyatakan persetujuan terhadap perkara-perkara asas yang perlu disepakati, dan secara praktiknya mereka mempersetujui semua syarat-syarat itu. Bagaimanapun, Perikatan Nasional dalam maklum balasnya hanya sedia menyebut mempertimbangkan perkara-perkara yang telah kita usulkan. Keduanya, seperti diketahui umum, penolakan Perikatan Nasional terhadap titah usulan Yang di-Pertuan Agong untuk dibentuk Kerajaan Perpaduan. Penolakan ini disebabkan Ketua Perikatan Nasional mendakwa kononnya telah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Rupa-rupanya akuan bersumpah ini termasuk 10 ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang telah memenangi kursi Parlimen tanpa pun merujuk kepada parti. Dan ia bukan merupakan keputusan parti. Para perwakilan ini juga menjadi faktor kenapa kita tidak boleh bersama Perikatan Nasional. Belum pun subuh, pengkhianatan telah dibuat terhadap parti kita. Lebih menyedihkan, ia diatur oleh orang kita sendiri. Sedangkan seperti yang saya sebutkan tadi, kita telah ada dokumen perjanjian dan akuan bersumpah serta aku janji. Saya ulangi, kursi yang dibenangi bukan hak pribadi. Kursi itu adalah hak mutlak parti, betul? Saudara-saudari, atas sebab itu kita berbincang dan kita bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan dengan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Apabila keputusan ini dicapai, muncul pula suara-suara dalaman kita dengan hujah. Bukankah kita telah buat keputusan dalam PAU, no Anwar, no DAP? Namun kelompok yang suara ini tidak pula menyebut no Bersatu. Kononnya dibangkitkan lagi tuduhan kita melanggar keputusan PAU yang menyatakan no Anwar, no DAP. Mereka sengaja melupakan no Bersatu. Tunggu. InsyaAllah tidak lama, atas persetujuan para perwakilan yang memberi mandat kepada Lembaga Disiplin dan Majlis Tinggi, tidak lama lagi namun sebagai sebuah parti berperlembagaan, kita membuat keputusan sesuai dengan perlembagaan UMNO. Dalam perlembagaan UMNO kita, pasal 9.1 menyebutkan Majlis tertinggi adalah menjadi badan yang menjalankan pentadbiran hal ehwal UMNO di bawah kekuasaan dan perintah Perhimpunan Agung, dan Majlis Kerja tertinggi MKT adalah berkuasa menjalankan sebarang langkah bagi pihak Perhimpunan Agung pada masa ketiadaannya, tetapi segala langkahnya itu hendaklah dimaklumkan kepada Perhimpunan Agung. Selain itu, pendirian kita adalah selaras dengan perakuan yang kita berikan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menerima titah usul baginda tuanku supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Pada masa yang sama, Pakatan Harapan juga bersetuju dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya,
Perikatan Nasional menolak titah berkenaan. Maka sesuai dengan perlembagaan parti dan menjunjung titah Tuanku Agong, Mesyuarat Majlis Tertinggi telah membuat keputusan berdasarkan kaedah mempertimbangkan mudarat kecil dan mudarat besar kepada parti kita. Malah kita juga turut membuat pertimbangan berasaskan prinsip demokrasi. Pakatan Harapan mempunyai jumlah kerusi terbanyak, iaitu 82 berbanding dengan 73 ketika itu yang dibenangi oleh Perikatan Nasional. Rakyat telah memberikan mandat lebih besar kepada Pakatan Harapan, dan atas semangat demokrasi kita memilih jumlah majoriti yang lebih besar. Setelah dibahaskan, Majlis Kerja Tertinggi membuat ketetapan untuk memilih Pakatan Harapan bagi menubuhkan Kerajaan Perpaduan Malaysia. Itu hakikatnya. Saudara-saudari, kini 10 orang yang menyokong Perikatan Nasional telah bersama-sama kita kembali. Ahli-ahli parlimen sama ada daripada UMNO dan rakan-rakan daripada Barisan Nasional telah bersama kita kembali. Tak tepuk tak apa. Tapi hakikatnya mereka itu bersama-sama dengan kita kembali. Biduk lalu kiambang bertaut. Saya telah maafkan, tetapi sukar untuk saya melupakan. Saudara-saudari, sekali lagi saya ingin menyatakan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah parti lakukan adalah pembuktian bahawa keputusan yang dibuat adalah secara bersama. Mereka yang berada dalam kerangka kepimpinan parti mengetahui dan menyedari bagaimana keputusan ini dicapai. Walaupun telah ada aku janji memberikan kuasa kepada ketua utama parti untuk merundingi soal penubuhan kerajaan, kita tetap membuat keputusan bersandarkan semangat mesyuarah sesama kita. Di depan perwakilan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pimpinan Majlis Tertinggi yang telah mendukung hasrat ini. Saya ingin nyatakan, hanya 2 orang saja tidak setuju daripada 56. Artinya, 54 orang telah mendukung hasrat parti untuk bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Kurang tepuk tak apa, tetapi inilah sumbangan suara ahli-ahli Majlis Tertinggi. Kendati pun saya tahu ketika itu ada gerakan dibuat untuk menyingkirkan pengurusi Barisan Nasional. Malah kita tahu ada rundingan pintu belakang telah diatur dengan Perikatan Nasional. Langkah St. Regis, saya tahu. Tetapi saya tidak mahu mencanangkan di sini siapa dan apakah gerakan itu. Kerana bagi saya, apa yang telah berlaku makin menyerlahkan sikap dan nafsu politik serakah mereka yang terlibat tanpa mereka memikirkan mudarat kepada parti. Saudara-saudari, semoga dengan penjelasan ini letakkanlah noktah kepada polemik ini. Saya tahu perkara-perkara ini menjadi modal yang terus dimainkan. Tambahan pula pemilihan parti semakin hampir. Termasuklah saya mendengar lontaran-lontaran pandangan yang menyentuh soal pemilihan parti, khususnya jawatan presiden dan timbalan presiden parti. Ada yang mahu kedua-dua jawatan itu tidak bertandingkan. Tidak kurang juga yang mahu ia dipertandingkan. Sebagai seorang yang yakin kepada proses demokrasi, saya menyerahkan kepada perwakilan untuk menentukannya.
Namun saya yakin para perwakilan dan ahli-ahli UMNO di Akar Umbi boleh menilai yang mana kaca, yang mana permata, yang mana pepak di luar, rencong di dalam, bak kata orang muda, yang mana ori, yang mana fake. Saudara-saudari, kini parti kita sekali lagi berada di Putrajaya. Walaupun yang dicita kita mahu menjadi dominan berdasarkan jumlah kursi, namun takdir mengaturkan bahawa kita yang 30 ini menjadi penentu kepada pembentuk kerajaan. Barang sudah pasti cabaran di hadapan kita lebih besar. Rakyat ingin melihat kemampuan serta prestasi kita yang mewakili UMNO dan Barisan Nasional dalam kerajaan. Apakah kita mampu bersama-sama memulihkan semula ekonomi negara, memakmurkan negara yang dapat mensejahterakan kehidupan rakyat, serta membawa Malaysia ke arah yang lebih baik untuk masa depan negara kita. Semuanya terletak di tangan wakil-wakil kita yang kini berada dalam kerajaan perpaduan, sama ada mereka menteri atau timbalan menteri. Berbekal rekod perkhidmatan dan pengalaman yang luas dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini, kita berperanan besar untuk melengkapkan perjalanan kerajaan hari ini. Kunci kepada berjaya atau tidaknya kita melaksanakan amanah ini yang harus diutamakan ialah soal kestabilan politik. Maka dengan perjanjian persefahaman yang telah ditandatangani oleh parti-parti di dalam kerajaan perpaduan, ia akan menjadi pedoman yang mengikat semua daripada kita. Kestabilan politik dan keharmonian hubungan antara parti-parti yang berada dalam kerajaan, insya-Allah akan dapat mewajahkan Malaysia yang progresif. Persefahaman ini juga akan dapat memastikan kerajaan perpaduan Malaysia melengkapkan pentadbirannya bagi tempoh penggal yang ke-15 ini. Bagi menjamin kelangsungan kerajaan perpaduan Malaysia yang telah disepakati, sebuah sekretariat bersama-sama dengan parti-parti dalam kerajaan perpaduan Malaysia telah pun dipersetujui untuk beroperasi sebagaimana saya umumkan ketika taklimat Presiden. Melalui sekretariat ini kita akan membincangkan dari masa ke semasa perjalanan kerajaan di samping membincangkan langkah-langkah ke hadapan termasuk dalam soal kerjasama politik. Di samping sekretariat di peringkat parti, kerajaan juga bersetuju menubuhkan sekretariat bagi mengkaji semua manifesto parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Kita dalam UMNO dan Barisan Nasional melalui pelan amal dan usaha atau padu dalam manifesto kita yang kita tawarkan pada PRU ke-15 yang lalu. Kita memberikan aku janji kepada rakyat soal kos sara hidup, soal pendidikan, pembangunan dan pembaruan institusi, pendidikan Islam, peluang ekonomi, alam sekitar, peluang pekerjaan adalah antara perkara-perkara yang menjadi tawaran kepada kita, UMNO dan BN ketika itu. Begitu juga dengan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan turut mempunyai tawaran-tawaran kepada rakyat yang ada antaranya sama dengan manifesto kita. Sehubungan itu melalui sekretariat ini di peringkat kerajaan, kita mencari titik persefahaman, titik persamaan dan rasa kebersamaan bagi menerjemahkan janji-janji yang telah dibuat kepada rakyat. Paling ketara, semua parti menyentuh tentang soal kos sara hidup yang pada dasarnya boleh dilaksanakan. Ia merupakan manifestasi bersama kesemua parti dalam kerajaan perpaduan. Kita berharap usaha penterjemahan manifestasi kesemua agenda pembelaan rakyat akan dapat dilaksanakan dengan segera. Malah
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melantik saya sebagai pengurusi jawatan kuasa pemantauan dan pelaksanaan kos sara hidup untuk kesejahteraan rakyat Malaysia keseluruhan. Di samping Perdana Menteri sendiri menjadi pengurusi Majlis Kos Sara Hidup di peringkat induknya. Tambahan pula pasca pandemik COVID-19, usaha-usaha pemulihan dan perancangan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek-aspek ekonomi semata-mata. Sebaliknya lebih utama adalah soal kesentosaan serta keamanan hidup rakyat. Sehubungan dengan ini, idealisme parti dan idealisme kepimpinan utama bukan hanya bersifat retorik. Terjemahan pelaksanaan dan keberkesanannya mestilah dapat dirasai oleh rakyat. Perlakuan dan prestasi kita di dalam kerajaan akan menjadi kayu ukur untuk berubah persepsi rakyat terhadap kita. Antara fokus yang perlu diberikan segera adalah kita mahu melihat peluang pekerjaan, peluang perniagaan, latihan semula dan nilai tambah kemahiran, reskilling dan upskilling. Padanan pekerjaan mesti sesuai dengan kelayakan. Langkah-langkah ini mesti dilaksanakan segera. Ini memandangkan ramai graduan yang tidak memegang jawatan setara dengan kelayakan mereka. Kita juga mahu tumpuan turut diberikan pada pelajar-pelajar lepasan sekolah. Dengan itu, satu program besar-besaran Technical and Vocational Education Training atau TVET akan dilakukan rombakan secara besar-besaran. Ia perlu mengambil kira kelompok miskin desa, separa bandar dan bandar. Sekali lagi, saya telah diberikan tugas sebagai pengurusi penyelarasan TVET ini antara kementerian-kementerian demi kepentingan rakyat keseluruhannya. Saya ingin sebutkan Datuk Seri Khalid sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Parti mahu beliau memberikan keutamaan kepada aspek-aspek bukan saja TVET tapi soal job matching ini. Kebolehpasaran pekerjaan. Sinergi antara Kementerian Pelajaran dan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengajian Tinggi perlu digembleng untuk memastikan lepasan sekolah dan graduan kita mempunyai daya saing dan kebolehpasaran. Penyediaan sumber tenaga mahir dan berkelayakan penting untuk meletakkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Selain daripada faktor kestabilan politik, kita mahu menggamet semula pelabur-pelabur luar ke negara ini. InsyaAllah, dengan persefahaman yang terjalin dalam kerajaan perbuatan, kita mampu menawarkan kestabilan dan dasar yang jelas kepada para pelabur. Menteri Luar Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Qadir, parti meminta teruskan usaha mengembalikan citra Malaysia ke peringkat dunia. Langkah-langkah drastik untuk menambat hati pedagang-pedagang dan pelabur luar perlu segera dilakukan. Malaysia yang besar pelabur dan menawarkan iklim pelaburan yang kondusif perlu digarap segera bersama dengan Datuk Seri Tengku Zafrul Tunku Aziz sebagai Menteri MITI. Sikitnya tepuk. Kedua-dua personaliti harus berganding bahu. Limpahan pelaburan asing sudah tentu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini telah saya beritahu pada Menteri MITI. Usaha ini mesti dilakukan untuk menjana peluang pekerjaan baru buat anak bangsa kita. Walaupun fundamental ekonomi kita kukuh, tetapi sentimen terhadap iklim pelaburan kita sebaliknya. Justru
soal memberikan tax holiday atau pengecualian atau pengurangan ataupun cuti percukaian, insentif kredit baru mesti diberikan. Rejim percukaian mesti dirombak dan perlu seiring dengan sistem percukaian dunia untuk menarik pelaburan langsung asing. Langkah-langkah menyediakan insentif cukai yang mapan dan bersifat semasa pasti akan meredakan kebimbangan dalam kalangan pelabur asing. Kita perlu mengembalikan daya saing negara agar tidak tenggelam dengan kepantasan serta kerancakan ekonomi negara-negara jiran. Iron Lady kita, Datuk Seri Azalina Osman Said pula dalam agenda pembaharuan institusi, ia perlu dilakukan segera dan beliau telah melakukannya. Tahniah Iron Lady, kita berikan penghargaan pada beliau. Kita telah berjaya dalam membawa akta anti lompat parti. Beberapa pembaharuan institusi lain perlu diteruskan juga dengan kadar segera, termasuk pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Begitu juga dalam soal transformasi kepada pembaharuan kepada perundangan yang ada. Saya ucapkan tahniah kerana RCI terhadap Tommy Thomas telah diluluskan oleh Kabinet. Kita menuntut semua maklumat yang sama ini tersirat oleh penulis buku itu mesti didedahkan. Segala maklumat dan dokumen serta agenda sulit mesti dikorek hingga ke lubang cacing. Azhar, this is your responsibility. Kalau you gagal, you gagalkan UMNO keseluruhannya. Kalau berjaya, UMNO akan memberikan sesuatu yang cukup baik untuk saudari. Tomat, dulu tak ada siapa nak tabik dengan beliau. Hari-hari orang tabik dengan beliau gini. Tomat, soal pertahanan dan keselamatan negara penting. Tomat mesti memainkan peranan dengan berkesan. Kita mahu negara dijamin keamanannya. Tomat, kebajikan anggota keselamatan kita perlu segera ditangani. Masalah perumahan mereka harus diatasi dengan segera. Gaji mereka dilihat semula. Faedah-faedah persaraan harus dilihat. Kebajikan veteran harus dilihat. Tentera berpencen dan juga yang tidak berpencen harus disantuni. Ini tugas Tomat. Saya tahu kita tak dapat banyak undi daripada mereka. Tomat, now is your responsibility. Kita jangan menyalahkan mereka. Walaupun sebahagian besar daripada mereka tidak bersama dengan kita dalam PRU yang lalu. Kerana kitalah yang seharusnya bertanggungjawab untuk memastikan kehidupan mereka yang menjadi benteng kepada negara terbela sepenuhnya oleh menteri yang datang daripada kalangan kita. Saya yang diberikan pertanggungjawaban untuk memikul soal kemajuan desa dan wilayah. InsyaAllah saya akan menyingsing lengan untuk mengukuhkan semula asas kekuatan kita
di desa. Kita mahu masyarakat desa tidak terpisah daripada menikmati harus kemajuan. Kita bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa. Saya akan menangani soal-soal kesenjangan, kesentosan ini di kalangan orang Melayu, di kalangan rakan-rakan Cina, rakan India, rakan Iban, Kedazan, Murut, Kenyah, rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Dan saya mahu lihat isu-isu kesenjangan, perokaan potensi ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa akan diperkasakan. Itu janji saya kepada para perwakilan. Itu juga janji saya kepada seluruh rakyat Malaysia. Saudara-saudari, itu saya nyatakan supaya rakan-rakan yang diberikan amanah oleh Perdana Menteri untuk berada dalam kerajaan benar-benar berprestasi. Jangan tunggu 100 hari, tetapi dalam pemerhatian saya, alhamdulillah, kelima-lima mereka telah memperlihatkan prestasi yang baik setakat ini. Sebagaimana yang saya sering sebutkan, untuk mendapat kejayaan itu sukar, tetapi untuk mempertahankan kejayaan itu lebih sukar. Ingat ini, termasuk pada diri saya. Kita akan lakukan yang terbaik demi kepentingan rakyat, demi kepentingan para perwakilan yang telah memandatkan kami berada di petas ini, dan mandat yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada kami, termasuk juga timbalan-timbalan menteri. Saudara-saudari, kita juga harus melihat alam komunikasi baru. Perkembangan teknologi komunikasi akan memberikan dampak besar dalam kehidupan rakyat. Liputan 5G umpamanya yang kini baru mencapai tahap 38% perlu dikembang luaskan dengan lebih cepat, termasuk kawasan-kawasan perdesaan. Perkembangan ini penting kerana ia akan membolehkan kerajaan menggerakkan sistem pendidikan negara daripada sistem analog kepada sistem digital. Dalam tawaran manifesto Barisan Nasional, kita mahu pendidikan sekolah dilaksanakan secara digital. Tiada lagi beg sekolah berat untuk anak-anak kita atau cucu kita kerana buku teks harus digantikan dengan peranti komputer. Perubahan silibus pelajaran juga mesti sentiasa dikemaskinikan mengikut perkembangan semasa, kerana ia bersifat digital dan bukannya percetakan buku secara fizikal. Saya tidak lagi mahu melihat ada kalangan pelajar yang mahu mendapat liputan internet untuk panjat pokok bagi mendapat liputan. Khususnya anak-anak kita di Sabah dan di Sarawak, tidak kurang juga di kalangan anak-anak orang asli. Saya tidak mahu mereka panjat pokok. Pedagogi pendidikan tradisi perlu diubah mengikut perkembangan terbaru. Kita tidak mahu pendidikan di sekolah ketinggalan kerana anak-anak sudah terdedah dengan ilmu dan maklumat yang lebih luas harus diperolehi melalui pencapaian internet. Selain menyediakan pelajar dengan kebolehpasaran mengikut keperluan industri, pendidikan juga perlu kepada jurusan bagi mewujudkan budaya keusahawanan. Perubahan minda perlu diterapkan bahawa pendidikan bukan hanya untuk melahirkan golongan pekerja, sebaliknya juga pengusaha atau usahawan. Saudara-saudari, apa yang saya nyatakan itu adalah fakta. Namun, sebagai parti dalam kerajaan, kita perlu bergerak seiring dan menyatukan pemikiran kita, menyatukan jiwa raga kita dan menyatukan tindakan kita. Saya sering menyebutkan bahawa 3 elemen:
wahdatul fiqh, wahdatul qulub dan wahdatul amal mesti dilaksanakan. Ini memandangkan kini soal persepsi seolah-olah menjadi penentu pemilihan kepada sebuah kerajaan adalah kerana persepsi yang amat negatif tentang kita. Kita telah alami dalam PRU ke-14 yang lalu. Telah juga kita alami dalam PRU ke-15 baru-baru ini. Ianya memperlihatkan sikap pengundi yang sudah tidak lagi memilih atau menjadi middle ground dan mereka adalah tentu. Sebaliknya berdasarkan sentimen dan persepsi yang saya nyatakan tadi, keadaan ini sudah tentu tidak sihat untuk politik Malaysia yang terlalu rencam dan sangat majmuk, pluralistik. Kita berhadapan antara politik yang berdasarkan rekod perkhidmatan dan agenda praktikal demi rakyat dan negara berbanding dengan politik persepsi populis yang membuat tawaran singkat. Politik nilai, politik khidmat, ikhtiar untuk membina negara yang terbaik, iltizam politik untuk meletakkan negara pada landasan ekonomi yang kokoh, semuanya dikesampingkan. Sebaliknya, para pengundi, khususnya pengundi baru, diasak dengan sentimen perkauman dan persepsi yang sempit dan negatif. Bak kata bidalan, apa yang berlaku baru-baru ini, panas setahun, hujan sehari. Segala bakti yang dicurahkan selama bertahun-tahun lamanya, hujan sehari menjadi banjir kilat, menghanyutkan segala jasa yang ditaburkan. Bayangkan pelapis-pelapis negara kita memulakan perjalanan politik atau political journey mereka melalui lensa perkauman dan propaganda kebencian. Perasaan benci dan prejudis yang melampau ditanam dalam pemikiran anak-anak muda kita yang baru saja bersemangat untuk menunaikan tanggungjawab demokrasi. Sementara kita sedar akan perubahan sikap dan pemikiran pengundi baru pada PRU yang lepas, kita mesti bersedia mendepani satu lagi gelombang potensi pengundi baru menjelang PRU ke-16. Pelajar-pelajar yang kini berada di tingkatan 2 merupakan mereka yang akan menjadi pengundi baru kelak. Diperkirakan wujudnya kohort 500,000 setiap tahun akan berpotensi menjadi pengundi baru setiap tahun menjelang pilihan raya yang akhir penggalnya pada tahun 2027. Sudah tentu pemikiran mereka berbeza. Lensa politik mereka juga jauh lebih luas dan pelbagai. Soal-soal pembangunan bukan lagi pertimbangan. Penilaian tidak lagi bersandarkan rekod masa lampau. Landscape politik tahun-tahun mendatang sudah tentu berubah dengan pantas. Perubahan demografi dalam konteks perdebatan kini menyaksikan lebih 70% pengundi berada di pinggir bandar, suburban dan juga di kawasan bandar. Ia diiringi pula oleh pertambahan jumlah pengundi baru daripada anak-anak kita yang kini di bangku sekolah. Perubahan demografi tempat dan umur ini akan menjadi lebih mencabar kerana ia turut melibatkan perubahan idea serta pemikiran. Kita tidak harus tenggelam dalam setiap anjakan landscape politik baru ini. Parti kita, UMNO dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional, termasuk parti-parti bersekutu, perlu berubah sesuai dengan kehendak semasa. Saudara-saudari, saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil. Saya telah nyatakan, ini hala tuju kita. Teliti dan berhati. Hala tuju kita pertama, kita perlu menangkap imajinasi anak-anak muda. Kita perlu memahami pola fikir mereka. Pada masa kita ingin mendapatkan sokongan mereka, kita juga bertanggungjawab mencorak anak-anak muda ini sebagai sumber penting potensi negara. Artinya, hala tuju pertama, kita lakukan engagement dengan
anak-anak muda dan pengundi-pengundi muda melalui pola pemikiran dan sikap mereka. Kedua, kita perlu mempunyai kemampuan untuk menseimbangkan politik pembangunan dan politik perkhidmatan. Dalam erti kata lain, kita mesti mampu mengimbangi the needs of the nation versus interest of the citizen. Kepentingan negara berbanding dengan kehendak individu atau kelompok masyarakat. Dan ketiga, kita mesti menggarap pemikiran serta idea baru setiap peringkat parti, wanita, pemuda dan puteri serta kelab-kelab UMNO, parti-parti sahabat di dalam dan di luar, bagi memastikan parti kita relevan dengan realiti politik semasa. Saya amat yakin dengan tekad kita untuk memperbaharui perjalanan parti pada masa hadapan, kita mempunyai potensi untuk mendakat semula sebahagian besar daripada 74 kursi yang terlepas daripada tangan kita sebelum ini. InsyaAllah. Dalam pada itu, kita harus melihat bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk hari ini mempunyai obligasi perundangan dan moral. Perundangan dan moral yang cukup besar terhadap Sabah dan Sarawak. Kedudukan Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya wilayah dalam Malaysia. Sehubungan itu, Perjanjian Malaysia 1963 atau lebih dikenali sebagai MA63 perlu dilaksanakan segera. UMNO amat mendukung agar MA63 ini diterjemahkan implementasinya oleh kerajaan perpaduan. Kita beri dukungan dan sokongan pada rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Walaupun ada beberapa perkara pokok yang telah dilaksanakan, masih banyak perkara-perkara yang menjadi asas kepada MA63 ini perlu diterjemahkan pelaksanaan. Tambahan pula dengan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, kedudukan wilayah Sabah dan Sarawak akan menjadi lebih strategik untuk dibangunkan sebagai pertumbuhan baru. Limpahan pembangunan di Kalimantan perlu digarap segera agar Sabah dan Sarawak lebih pesat membangun. Sejak 1963, Sabah dan Sarawak telah banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan kini adalah masa terbaik untuk kita sama-sama memajukan Sabah dan Sarawak seiring dengan perkembangan di keseluruhan Kepulauan Borneo termasuk Kalimantan. UMNO berpendirian Sabah dan Sarawak adalah rakan politik strategik. Dengan itu, apa-apa pun bentuk kerajaan Malaysia pada masa sekarang dan masa hadapan, UMNO tetap memilih untuk bersama-sama dengan rakan-rakan politik dari Sabah dan Sarawak demi kestabilan politik Malaysia. Malah apa yang berlaku mutakhir ini di Sabah, saya ingin membuat penegasan bahawa UMNO pusat akan tetap bersama-sama dengan kepimpinan dan ahli-ahli akar umbi UMNO Sabah. Kita akan mendukung citra dan juga strategi UMNO Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Bong. Mana Datuk Seri Bong? Kita berikan tepukan kepada Datuk Seri Bong. Mana dia yang berhormat Datuk Yakubahan? Ada apa di belakang nih? Ini dua-dua orang yang telah kehilangan jawatan. Jangan risau. InsyaAllah rezeki tidak pernah salah alamat. Kita ada juga tokoh Sabah, Datuk Seri Rahman Dahlan. Kita ada juga Datuk Rosnah. Mana dia? Mana dia?
Bangun bah kau orang. Bangun, jangan berat badan. Berikan tepukan kepada mereka. Kita mahu juga dukungan kita tidak berbelah bagi kepada rakan-rakan semua ketua-ketua UMNO Sabah yang ada dalam Dewan ini. Kepada Ketua Wanita Pemuda dan Puteri Sabah dan Kepimpinan Sabah, kita ucapkan selamat kepada mereka yang datang dari Sabah dengan tepukan bergemuruh untuk mereka. InsyaAllah, jangan risau. UMNO sebagai sebahagian daripada sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, sependapat dengan pelbagai pandangan yang diberikan agar soal tata kelola kerajaan di peringkat pusat dan negeri mesti dijalankan dengan telus. Kita mendengar desakan-desakan dan tuntutan agar forensik audit terhadap perjalanan kerajaan sebelum ini wajib dilakukan. Ketirisan yang berlaku perlu disiasat dengan segera. Punca ketirisan mesti juga disiasat. Agensi penguatkuasa mesti mengambil tanggungjawab. Ini adalah harapan rakyat dan menjadi kewajipan kerajaan untuk memastikan harapan ini ditunaikan. Kita para perwakilan hari ini akan terus meminta bahawa mereka yang selama ini bersembunyi di bawah permaidani harus disiasat, harus juga diambil tindakan. Dulu mereka mengatakan kita kluster mahkamah. Nanti kita lihat mereka pula menjadi kluster mahkamah. Perkembangan mutakhir yang kita lihat, kita telah dapat menyaksikan berlakunya penahanan seseorang berhubung dengan siasatan penyalahgunaan dana awam melebihi 90 bilion ringgit. Itu baru permulaan. Mungkin banyak lagi. Mungkin ramai lagi. Tetapi kita lihat ini satu permulaan yang baik. Ia adalah isyarat yang jelas akan komitmen kerajaan untuk mengenal pasti mereka yang bertanggungjawab terhadap ketirisan dan penyelewengan harus disiasat. Kononnya parti atau gabungan yang prihatin atau bersih dalam kempen pilihan raya yang lalu, kita sama-sama tunggu. Apakah perhatiannya demi rakyat atau demi anak menantu? Bersihnya pula apakah kepada pulangan komisen yang diperolehi? Sama-sama kita nantikan. Saudara-saudari, kita tidak mahu seolah-olah politik mencampuri soal itu sebagaimana yang kita telah kena. Kita serahkan atas kebijaksanaan dan kuasa agensi penguatkuasaan. Namun kita sebagai parti harus terus bergerak ke hadapan. Saya titipkan sebuah harapan buat semua. Sesuai dengan perubahan sikap, pemikiran dan landscape politik negara, islah dan tajdid dalam gerakan politik kita perlu berterusan. Cara mana perubahan dan hala tuju baru ini boleh dilaksanakan? Saya ingin berkongsi tambahan hala tuju yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, kita UMNO dan BN mesti menjalin kerjasama strategik dengan mewujudkan persefahaman dengan rakan-rakan parti politik kita dalam BN dan rakan-rakan Friends of BN serta pertubuhan bukan kerajaan dalam mendepani realiti baru.
Melalui pendekatan ini kita mahu melebarkan jaringan UMNO. Realitinya kita tidak boleh bersendirian. UMNO berpendirian Barisan Nasional perlu diberikan nafas baru dengan sifat keterangkuman. UMNO perlu menjadi wadah kepada pertubuhan-pertubuhan Melayu dan juga NGO sebagai rakan sekutu. Kita juga perlu mendekati kumpulan-kumpulan ulama yang saya percaya ramai di luar sana bersedia untuk mereka bersama-sama dengan kita. Kita mesti menerjemahkan usul penubuhan yang telah kita perbincangkan beberapa ketika yang lalu. Majlis Ulama UMNO mesti diwujudkan dengan segera pelaksanaan. Kerjasama umara dan ulama mesti dijalin eratkan. Kita berikan penghargaan pada golongan ini. Itu hala tuju pertama. Hala tuju kedua, kita mesti menyegarkan parti dengan pemugaran idea serta perkaderan yang efektif sesuai dengan perubahan minda serta keutamaan rakyat. UMNO harus tampil sebagai sebuah parti yang bergerak dengan idea. Sementara politik pembangunan dan perkhidmatan perlu berjalan seiring, kerana inilah bakti UMNO selama ini. Kita mesti berupaya mengenengahkan idea-idea baru bagi menjawab isu serta permasalahan kontemporari yang timbul. Kita mesti mewujudkan Institut UMNO. Saya mendengar suara puteri. Saya bersetuju agar Institut UMNO diwujudkan sebagai sebuah badan pemikir seperti yang telah disarankan dulu sekolah politik yang telah tidak pernah dilaksanakan. Kita akan menjemput para cendekiawan serta pakar pelbagai bidang bagi mencanai pemikiran di luar daripada kotak kebiasaan kita sebagai sebuah parti pejuang kemerdekaan. Di alam milenial baru ini kita mesti relevan. Dalam aspek perkaderan, kita mahu memastikan idealisme perjuangan mesti terus ditanam dan menjadi pedoman setiap orang-orang UMNO. Kita juga mahu UMNO didukung dengan prinsip dan disiplin jemaah yang memastikan keputusan dibuat bersama dan tanggungjawab juga dipikul bersama. Itu hal tuju kedua. Ketiga, UMNO dan BN mesti melabur dalam teknologi dan komunikasi masa hadapan bagi memastikan parti tidak ketinggalan dalam kecanggihan serta kepantasan komunikasi atau perhubungan. Kita mesti menguasai teknologi semasa dan terkini sebagai saluran penyampaian melampaui wadah media sosial sekarang. Kita bukan lagi hanya berhadapan dengan rakyat yang menjalani kehidupan atas talian. Sebaliknya, komuniti alam maya yang semakin berkembang. Komuniti ini berhubung dalam soal dunia ciptaan mereka sendiri, seumpama permainan video. Teknologi metaverse dan penggunaan avatar, iaitu grafik pengguna, watak atau persona pengguna adalah antara contoh bagaimana dunia fiksyen semakin menjadi realiti kehidupan generasi baru. Kempen dan ceramah bersemuka perlu, namun ia perlu berubah. Perubahannya mesti dilakukan dengan segera. Berkempenlah, tetapi mesti ada live. Live setiap malam atau setiap hari, bukan sekali-sekala. Tidak mustahil juga dengan teknologi metaverse menjadi keadaan yang unik dan menarik minat untuk anak-anak muda ini. Saya mengambil contoh seorang penyanyi antarabangsa dalam cubaan pertamanya menganjurkan konsert menggunakan teknologi metaverse berjaya menarik 78 juta orang menjadi pemain atau partisipan konsert maya. Konsert sudah menjadi seperti video game yang dimainkan jutaan manusia. Kita ambil contoh ini. Ada tujuh keempat. UMNO dan BN mesti merombak gerak kerja jentera parti secara konvensional selama ini
kepada pendekatan berasaskan data dan juga analisis di semua peringkat struktur parti. Ini sesuai dengan demografi pengundi dan psikografik rakyat yang melibatkan kajian kepribadian, nilai, pendapat, sikap, minat dan gaya hidup mereka. Kita mesti menggabungkan cara konvensional dengan penggunaan peranti serta teknologi bagi mendekati komuniti atas talian dan mereka yang menjalani kehidupan perbandaran moden. Mereka adalah kumpulan yang menjalani gaya hidup baru sesuai dengan perubahan taraf sosial dan tidak terikat dengan mana-mana parti politik atau yang sering kita kategorikan sebagai kumpulan atas pagar, middle ground groups. Sebelum ini, analisis big data dan artificial intelligence AI merupakan kaedah terkini dan mengolah serta menghasilkan keputusan. Namun kini, dunia sudah mula mengorak langkah menghasilkan perisian komputer berdasarkan wisdom intelligence atau WI yang menggabungkan kecerdasan dan kebijaksanaan manusia dengan faktor neurobiological dan karya-karya ilmiah. Bayangkan komputer tidak lama lagi akan berupaya mencadangkan solusi dengan pertimbangan dan kebijaksanaan seperti manusia. Dengan itu kita mesti bersedia dengan perubahan ini kerana generasi semakin ke hadapan dan gerak kerja kita tidak boleh ketinggalan. Itu hal 7 yang keempat. Yang kelima, UMNO dan BN mesti menggilap dan mengenengahkan muka-muka baru sebagai wajah hadapan parti, terutamanya calon-calon. PRU sudah kita melihat hampir 80% anak-anak muda dan muka-muka baru, tapi ramai juga ke laut. Usaha meningkatkan kualiti ahli-ahli parti dan menggilap potensi mereka untuk mewarisi kepimpinan parti dan negara perlu sentiasa berjalan. Usaha ini amat mustahak. Soal permajaan parti bukan pemanis mulut dan bukan diukur atas umur kepimpinan parti itu. Sebagai parti yang melebihi setengah abad, kita mesti mampu menggamit dan menimbulkan minat ahli-ahli profesional, teknokrat dan para ilmuwan dan juga para ulama bagi memastikan parti kita terus segar dan bersifat semasa. Kita mahu pilihan raya umum dan pilihan raya negeri-negeri yang menjelang tiba yang akan datang, kita mesti membariskan muka-muka baru sebagai wajah hadapan parti kita. Kita akan membuktikan wajah segar UMNO yang dapat membawa dan memenuhi harapan rakyat. Kita juga tidak akan melupakan mereka yang berpengalaman untuk turut dipertimbangkan. Saudara-saudari, hala 7 itu cukup jelas. Dan kita harus melakukan pemukiman dan pembengkelan kepada perincian kepada 5 hala 7 yang telah saya sebutkan tadi bagi pelaksanaannya. Perubahan dan pembaharuan tidak akan datang dengan sendiri kerana ia datang bersyarat. Kita rujuk kepada ayat ke-11 surah Al-Ra'd. Kita semua faham ayat ni. Dan kita lihat bahawa Allah tidak akan pernah mengubah keadaan sesuatu kaum kalau mereka tidak mengubah diri mereka sendiri. Kita mesti mengubah diri kita sebelum kita mengubah diri pengundi-pengundi. Kita mesti mengubah pendekatan kita sebagaimana yang saya katakan. Dengan harapan itu marilah kita sama-sama terus bergerak langkah ke hadapan. Kita wajahkan semula Malaysia sebagai sebuah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman damai dan juga mendapat keampunan daripada Allah SWT supaya perimbangan. Negara yang mempunyai perimbangan yang mengumpulkan kebajikan atau kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Atau lebih luas, sebuah negara yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, duniawi dan ukhrawi.
Mari kita gilap semangat idealisme perjuangan parti yang diharapkan oleh rakyat. Daripada latar pelbagai kaum, pelbagai golongan pendapatan dan profesion yang pelbagai, mari kita jalinkan semangat setia kawan dan kita bina parti kita dengan kekuatan yang satu. Mari kita jayakan tata kelola politik baru yang matang dan segar agar UMNO menjadi sebuah parti yang berdisiplin, cekap dan efisien, serta harapan yang diberikan rakyat tidak disia-siakan. UMNO tetap akan berbakti. Bersatu, bersetia, berhemat. Cogan kata kalimat keramat. Ujian mendatang membakar semangat. Demi negara dan juga rakyat, langkah UMNO takkan tersekat. Bersama kita bina muafakat. Taburkan bakti, curahkan keringat. Islam dan Melayu diangkat darjat. Mudah-mudahan ia bukan hanya sekadar bait-bait kata yang indah dan tidak juga sebagai gurindam. Inilah yang harus kita pegang. Kita langkahlah sederap. Kita satukan nada dan tindakan kita. Mari kita bersama-sama dengan saya untuk menyatakan komitmen kita bahawa UMNO akan terus relevan bersama-sama dengan rakan Barisan Nasional. UMNO akan berada di persada politik tanah air semula. UMNO komited dan akar umbi akan terus mendukung UMNO sebagai parti yang dominan insyaAllah satu hari nanti. Mari kita sama-sama laungkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.